إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب النظام شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi panjang umur sampai saat ni kita masih lagi boleh beribadat dengan baik. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa membimbing kita, menjadikan kita cukup prihatin dengan ibadah yang kita lakukan. Ditambah pula dengan kita dah hidup ke fatrah suku-suku terakhir nyawa kita ni tuan-tuan, maka tidak adalah amalan yang paling baik untuk kita buat melainkan kita teliti kembali ibadah-ibadah yang sering kita buat. Mayang kita, puasa kita, wirid kita, zikir kita, pastikan kita buat semua itu dalam keadaan kita cukup menghayati. Mudah-mudahan bila kita menghayati amalan kita, amalan itu hidup dengan ruh tuan-tuan. Jadi amalan itu insya-Allah tidak akan mewariskan jemu dan malas. Kalau kita buat amalan, kita tak bagi ruh amalan tu, kita tak hayati dia, ditakuti nanti akhirnya kita berhenti sendiri sebab kita rasa jemu dengan amalan-amalan itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kuliah tafsir kita minggu pertama tahun baru. Selamat tahun baru, mudah-mudahan azam baru insya-Allah. Ada amal-amal ibadah yang tak pernah kita buat, jadi amal ibadah yang baru kita laksanakan tahun ni insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi malam ni tuan-tuan kita tengok suratul takwir. Suratul takwir yang maksudnya menggulung. Menggulung. Surah yang ke-81 ada 29 ayat. Sebelum kita baca tuan-tuan, kita tengok dulu pendahuluan daripada suratul takwir ini. Surah takwir artinya menggulung, iaitu surah yang ke-81 mengandungi 29 ayat dari jenis Makkiyah. Maknanya ayat ini, surah ini, ayat-ayatnya turun di Makkah ataupun kawasan yang berhampiran dengan Makkah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Masad. Surah ni turun selepas turunnya surah Al-Masad. Tapi di segi kedudukannya, dia mendahului Al-Masad. Masad bawah, dia duduk kat atas. Kita dah bincang dulu susunan surah-surah ayat-ayat ini adalah secara tauqifi. Maknanya arahan Allah, wahyu Allah kepada Rasulullah
untuk meletakkan ayat ni kat sini, surah ni kat sini. Bukan mana tu kira turun dulu, mana turun kemudian, tak. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah, kepada Rasulullah secara tauqifi, secara wahyu. Bukan sahabat yang letakkan tempat-tempat surah-surah ni. Surah ini membahas tentang hakikat dari kiamat dan wahyu Tuhan serta perutusannya yang merupakan perkara-perkara yang wajib diimani. Jadi itu sedikit pendahuluan yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji tentang surah At-Takwir. Jadi di sini ada suatu hadis daripada Ibnu Umar, riwayat Imam Tirmizi, qal an Ibnu Umar qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu aini falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u infatarat wa idza as-samaa'u inshaqqat. Qala hadza hadis hasan gharib. Hadis ni hadis yang hasan. Suatu hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang nak tengok keadaan hari kiamat itu seolah-olah dia tengok betul-betul kiamat tu, maka bacalah surah At-Takwir, surah ni. Tengoklah, bacalah, fahamkan isi surah Takwir ni. Nanti kamu akan tengok, kata Rasulullah, kejadian kiamat tu. Dan juga bacalah surah Al-Infitar, Iza as-samaa'u fatarat, dan juga surah Al-Insyiqaq. 3 surah ni, gabungan 3 surah ni sebenarnya cukup dah nak menceritakan kepada kita tentang kedahsyatan yang berlaku ketika berlakunya kiamat. Baik tuan-tuan, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Idza syamsu kuwirat, mim mati. Idza syamsu, mim mati bertemu dengan sin, izhar syafawi, kita baca dengan jelas, tak ada dengung kat situ. Semua mim dan nun yang mati, kalau ada tanda mati di atas tanda mati tu, maka dibaca tanpa dengung. Macam ni, idza syamsu kuwirat. Kalau ada orang baca idza syam, yang itu tak tahulah saya tu, kumano tu ambil tu. Itu tak dengung tu, syamsu tu. Kuwirat, ada bunyi kuwirat, bunyi at, bunyi tu, bunyi hamas bagi huruf ta. Wa idzan nujumu, nun bersabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca 2 harakat, dengung 2 harakat. Wa idzan nujumu kadarat. Nujumu, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Nun tu mati dan tidak ada tanda mati di atasnya. Bila tak ada tanda mati tu tanda kita kena dengungkan. Wa idzan nujumu kadarat. Kadarat.
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. Semua tak ada dongong-dongong ni senang. Wa idzal wuhushu husyirat. Maka tuan-tuan kita berhenti sampai 5 ayat tu lah. Jadilah bacaan yang lebih kurang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid, tuan-tuan. Jadi tajwid ni kita kena hari ke hari kena cubalah baca dengan baik. Walaupun tak tahu, tak kenal hukum, tapi pastikan kita boleh baca dengan baik. Usahakan untuk baca Quran tu dengan betul seperti mana yang sepatutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam usaha kita. Yang dah boleh baca, bacalah terus Quran tu, jangan tinggalkan. Yang tak boleh baca dengan baik itu usahakanlah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kesungguhan daripada kita, Allah Ta'ala akan bantu usaha kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok pula dari sudut tafsirannya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang dihancurkan. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kita tengok 5 ayat ni dulu tuan insya-Allah. Qauluhu ta'ala idza syamsu kuwirat. Firman Allah, apabila matahari digulung. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan menerangkan terjadinya hari kiamat dan digambarkan kehancuran alam semesta dengan hebatnya. Kerana pada waktu itu sistem perjalanannya telah dirosakkan sama sekali, yang terdiri daripada matahari, bintang, gunung ganang, lautan, bumi, langit, binatang ternak, binatang buas termasuklah juga manusia. Mereka ini telah digoncang hebat dengan begitu lama sehingga semuanya pecah berkecai. Segala yang wujud sudah tidak ada lagi yang tinggal. Semuanya telah berubah oleh berlakunya hari kiamat yang dahsyat itu. Mula-mula digambarkannya oleh Allah tentang matahari itu digulung. Cahayanya pun dan padam dan bintang-bintang berjatuhan dari tempat peredaran. Ini ayat yang pertama, maksud idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung, kuwirat. Kata Ibnu Abbas, takwiruha ay idghaluha fil arsh. Kata Ibnu Abbas, maksud kuwirat ni, matahari itu Allah masukkan dalam arash, simpan dalam arash. Masukkan matahari ke dalam arash. Arash ni makhluk Tuhan yang paling besar sekali. Itu kata Ibnu Abbas. Kata Al-Hasan, maksud kuwirat ni sebenarnya, kata dia, idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari kuwirat, kata Al-Hasan, maksudnya zihabu dawiha. Allah Ta'ala hilangkan cahaya dia. Bila berlaku kiamat, matahari ni Allah Ta'ala hilangkan cahaya dia. Maka ketika yang ada ketika itu adalah kegelapan. Gelap. Kata Al-Hasan. Komentar dari Qatadah dan Mujahid. Adapun Imam Qatadah, Mujahid dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas perkara yang sama. Kata dia matahari ni besok bila Allah Ta'ala gulung dan hilangkan cahayanya. Bumi menjadi gelap. Bumi menjadi gelap. Jadi perkataan kuwirat ni tuan-tuan, sebenarnya maksud kuwirat ni
Kalau kita nak gambarkan kata Abu Ubaidah, kuwirat mislu takwiril amamah. Macam orang gulung seraban. Gulung tu canai kau, gulung bulekan apa? Istilah orang apa? Bulekan. Kok laut-laut tu kau cakap bulek setompek kan. Matahari ni di kopa-kopa, dia gulung sana gitu. Itu maksud asal takwir tu orang gulungkan serban pada satu tempat. Macam gulung teh kepala kan. Letakkan dia setompek. Gulung, lipat, kemudian hilangkan cahayanya. Seolah-olah matahari tu Allah Ta'ala gitu. Hilangkan cahaya. Itu kata Abu Ubaidah. Maksud kuwirat. Kemudian kata Ar-Rabi' bin Khaitham, matahari tu digulung kapan tu lepas tu saqat, dia pun jatuh. Matahari tu bila bagi kiamat ni matahari jatuh ke bawah, dia tak ada dekat atas, ada jatuh. Ai saqat, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah matahari ni. Kemudian kata Imam Qurtubi pula, dia jelaskan makna takwir tu. Maksud takwir tu matahari tu macam digulung-gulung di kopa-kopa satu ya. Kemudian dihilangkan cahayanya. Yumhi daw'aha. Dihilangkan cahayanya, jadi bumi gelap. Summa yurma biha fil bahri. Kemudian dicampakkan matahari itu ke dalam laut. Itu kata Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi. Allah Ta'ala himpunkan matahari ni kokopan, itu buangan cahaya, lepas tu campak dalam laut. Jadi dalam laut bawah ni ada matahari sekotul dalam tu. Jadi nak bayang tu dalam laut ada matahari. Itulah maksud kuwirat. Kalau dihimpunkan semuanya, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak beritahu kita matahari ni di akhirat besok dia akan dikopa bulat-bulat itu, kemudian dibuang cahayanya, dihilangkan sehingga bumi ini menjadi gelap. Kemudian matahari itu dicampak ke dalam laut. Itu disebut oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih pada hari kiamat. Ayat pertama, matahari campak dalam laut. Ayat kedua sebut pula yang berlaku lagi pemandangan di hari kiamat, wa idzan nujumun kadarat, dan bintang-bintang berjatuhan dari tempat peredarannya. Jadi kita tak tahu berapa banyak bintang ada atas langit ni. Yang kita nampak tu sebahagiannya. Tak tahu, mungkin jutaan bintang di langit itu Allah Ta'ala telah ciptakan. Besok bila berlaku kiamat, inkadarat. Maksud inkadarat ni, dia tak duduk tempat lagi dah. Dia dah berterabur. Tahafat wa tanasarat ni, dia berterbangan, bertabaran. Dia tak duduk di tempat yang sepatutnya. Macam satu bono yang kita pegang, lepas tu kita lepaskan. Jatuh kan, berkocai. Macam tak ada bono lagi yang mengikat dia, maka dia berterabur ke atas. Dia tak duduk lagi ke tempat asal dia, di tempat dia sepatut dia ada, dia dah lari-lari. Orang misalnya kata lari larau dia kan, dia berlagu-lagu semua sendiri, bintang-bintang ni. Dia tak lagi duduk setempat. Kalau kita nampak bintang macam di situ je, bila berlaku kiamat, bintang-bintang ni dah berubah keadaannya. Dah jadi macam abu angin berterbang, sama-sama sendiri dia terbang. Itu akan berlaku pada hari kiamat. Sehingga disebutkan satu riwayat oleh Abu Saleh, warawa Abu Saleh an Ibni Abbas qal, kata satu riwayat daripada Abu Saleh yang diambil daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabqa fis sama'i yawma idzin najmun illa saqata fil ard hatta yafza'u ahlul ard as-sabi'ah mimma laqiyat wa asaba al-ulya, yakni al-ard. Kata Nabi, bila berlaku kiamat, setelah mana matahari dihilangkan cahaya ni campak ke dalam laut, lepas tu pula Nabi sebut tak ada satu bintang pun yang tinggal kekal di atas langit illa saqat fil ard, illa saqata fil ard, melainkan semua bintang tu bila dia berterabur tu akhirnya dia mengoreh lah. Apa mengoreh atau apa tu? Mengoreh lah kan? Mengoreh atau apa? Bukan jadi koreh apa? Gugur, mengoreh pula. Nampak nak kampung lah kan?
gugur ke bawah. Nampaklah sikit apa gugur ngoreh pula dia. Macam buah kuinin goga ngoreh semua je. Bukan mengoreh, gugur ke bawah. Nabi sebut tak ada langsung bintang bila berlaku kiamat besok, di langit tak ada bintang. Melainkan saqata fil ard, semua jatuh sehingga memeranjatkan, menakutkan yafza' ni ahli yang duduk di bumi. Tentunya ketika berlaku kiamat ni orang beriman tak ada dah, yang tinggal orang biologi, orang kafir tinggal. Terkejutlah ahli bumi dengan sebab yang menimpanya itu. Bintang jatuh, matahari itu ke bawah. Terkejut ahli bumi. Tidak ada langsung bintang, kata Ibnu Abbas berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak yang menyebutkan di sini tasaqatat. Zalika annaha qanadil mu'allaqah baina samai wal ard bi salasil min nur wa tilka salasil bi aidil malaikah min nur. Fa idza ja'at an-nafsu ula ma tamam fil ard wa fis samawat. Kata Ibnu Abbas, tasaqatat. Tasaqatat ni berguguran, berjatuhan. Kenapa bintang jatuh? Kata Ibnu Abbas, bintang jatuh kerana sesungguhnya qanadil, bintang-bintang itulah dianggap sebagai lampu-lampu, macam lampu-lampu yang tergantung di langit, yang diikat oleh Allah Ta'ala dengan rantai-rantai daripada cahaya. Dan rantai-rantai daripada cahaya ini sebenarnya dipegang, dikawal selia oleh para malaikat Allah yang bertugas. Rantai ini min nur, salasil min nur, maknanya rantai-rantai yang mengikat bintang-bintang ini daripada nur, dan dia dikawal selia, dipegang oleh para malaikat Allah. Akan tetapi bila berlakunya tiupan yang pertama yang mematikan penduduk bumi dan penduduk langit, maka malaikat-malaikat pun semua habis mati semua. Siapa lagi megang? Tak ada orang megang dah. Maka jatuhlah bintang-bintang ini ke bawah. Jatuhlah bintang ini melayang ke bawah daripada langit, bertebaran dia jatuh ke bumi. Kerana malaikat yang memegangnya mati oleh kerana tiupan kiamat tu. Jadi jatuhlah semua bintang-bintang. Kita tak dapat nak bayang macam ni kan. Jadi kalau kita bincang, kita nak bayang, bintang jatuh. Jadi kan siapa ada pokok kuinin rumah masuk angin kuih, pergi duduk bawah pokok kuinin tu. Kan. Untung ada sebiji jatuh atas kepala kan. Apa yang rasa tu? Lobak-lobuk tu kan. Ataupun buah pokok bacang, besar sikit buah itulah keadaannya. Kan? Bintang-bintang ni jatuh kerana malaikat yang memegangnya telah pun mati kerana tiupan yang pertama, kata Ibnu Abbas. Okay. Itu maksud ayat wa idzan nujumun kadarat. Matahari masuk dalam bulan, di dalam laut. Kemudian bintang-bintang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku lagi pada hari kiamat? Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang dihancurkan. Gunung ganang tercabut dari muka bumi, kata Ustaz Maksud Haji. Tersebab gempa, hancur berterbangan di udara. Kalau kapeh terbang, itu biasa. Tapi kalau gunung terbang ke udara, jadi luar biasa, jadi pelik. Itulah yang berlaku di hari berlakunya kiamat. Wa idzal jibalu sayyirat. Yaitu kata Imam Qutubi di sini, quli'at minal ardi. Dia dicabut daripada bumi. Gunung-gunung ni kan dia jadi pasak bumi, dia ada banjaran bawah membentuk dia kan. Jadi Allah Ta'ala cabut dia. Dicabut gunung itu daripada bumi, maka bila dia tercabut, suyirat fil hawa. Suyirat fil hawa. Dia pun berterbanganlah di angin. Terbang bumi itu. Bila tarikan graviti dia tak ada lagi dah, bumi bukan bumi. Gunung-gunung ni berterbangan. Itulah maksud ayat wa yauma nusayyirul jibalu wa taral wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Pada hari Allah Ta'ala perjalankan, terbangkan gunung-gunung ini, kamu lihat bumi ketika itu jadi datar. Hari ini ada tanah tinggi, ada tanah rendah sebab ada gunung ganang ni. Tapi besok bila berlaku kiamat, gunung-gunung ni Allah Ta'ala cabut semua sehingga akhirnya
jadi rata bumi ni. Apa dalam surah Taha tu? Apa tu? Tak ingat dah. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Besok macam mana gunung-gunung ni? Bila hari kiamat? Allah Ta'ala ajar Rasulullah. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah Ta'ala musnahkan gunung ini. Fayadharuha qa'an safsafa. Cabut, musnahkan dia. Berterbang, berlagu sama sendiri sampai jadi habuk, jadi pasir halus. Fayadharuha qa'an safsafa. Bumi jadi rata ya. Qa' ni macam dewan, dulu rata, tak ada apa-apa. La tara fiha 'iwajan wala amta. Tak ada tanah rendah, tak ada tanah tinggi, semua rata ya. Sebab gunung-gunung dah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Taha. Surah Taha. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Qurtubi bahawasanya maksud suyirat ini dihancurkan ini, kata dia, iaitu berubah keadaannya daripada batu an manzilatil hijarah fatakunu kathiban mahila ay aramlan sahila. Daripada gunung batu koreh tu, bila dia dah dicabut, dia berterbangan di udara, dia berlagu sama sendiri, gunung-gunung ni, akhirnya dia jadi macam pasir-pasir yang halus. Kathiban mahila, atau jadi pasir yang bila kita letak tu mengalir kan. Terlalu halus lah maksudnya. Jadi macam mabuk. Dan disebutkan juga watakunu kal ihni. Gunung-gunung yang asalnya batu batan koreh-koreh tu, bila dicabut daripada pasak, daripada tempatnya, tak ada lagi tarikan graviti, yang atas jatuh ke bawah, yang bawah naik ke atas, dia berlagu sama-sama sendiri. Akhirnya gunung yang keras-keras itu menjadi seperti pasir-pasir yang halus. Dan juga watakunu kal ihni, berterbangan seperti bulu-bulu, haba'an mansura, macam debu-debu yang berterbangan. Itu digambarkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Bayangkan benda besar, gunung besar tu, akhirnya jadi macam pasir-pasir halus. Macam bulu-bulu wayam terbang-terbang di tiup angin. Bumi dah serata-ratanya, sehingga tidak lagi tanah tinggi, tanah rendah, bukit, tak ada lagi dah. Itu yang berlaku pada hari kiamat. Allah Ta'ala musnahkan bumi. Gunung, bukit ni. Sebab jibal ni, gunung ni jadi pasak bumi. Dia mengukuhkan bumi. Bila Allah Ta'ala nak hancurkan bumi ni, dia hancurkan pasak. Dicabut gunung ganang ni, sehingga akhirnya gunung ganang ni berlagu-lagu sama sendiri. Maka jadilah dia seperti bulu-bulu yang berterbangan. Macam habuk-habuk ya. Tak ada tinggal apa dah. Hingga jadilah, kembalilah bumi. Disebut oleh Imam Qurtubi sini, kembalilah bumi wa'adatil ardu qa'an safsafa. Qa'an safsafa ni jadi macam tanah landai, tanah rata ya. La tara fiha 'iwajan wala amtanya, ya Quran surah Taha. Tak ada tanah rendah, tak ada tanah bukit. Sama ya, pandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, serupa ya. Kan dalam hadis menyebutkan bumi ini diganti oleh Allah Ta'ala dengan bumi yang baru, sehingga bumi ini sifat dia macam putih, macam ruti. Ada yang kata macam kekuningan-kuningan, macam warna perak. Bumi bersih, tak ada apa-apa. Tak ada pokok bacang, pokok semua tak ada. Pokok kuinin tak ada. Pandanglah mana-mana, pusinglah mana-mana pun tempek sama ya. Kita pergi ke mana-mana seolah-olah kita berada di tempat yang asal. Supaya manusia tu nanti dia duduk tunggu arahannya. Dia tak lari-larau dah. Kan kalau ada bilik air kan masuk bumi kiamat kan, adalah lari masuk bilik air apa semua, takut mah tak ada. Sama sampai nak pergi mana-mana, pergilah lagi mana-mana. Itulah tempat dia, tuan. Allah Ta'ala ciptakan bumi itu begitu keadaannya pada hari kiamat. Itu maksud ayat wa izal jibalu suyurat. Dah matahari dah dibuang dalam laut, gunung bintang-bintang jatuh ke bawah, gunung-gunung naik ke atas, berlagu jadi pasir. Wa idzal isyaru uttilat.
Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Unta-unta yang bunting iaitu harta yang mulia dan berharga di sisi bangsa Arab akan ditinggalkan begitu sahaja oleh tuannya kerana takut. Besok Allah Ta'ala cerita, bila berlaku kiamat, wata-wata kita yang paling kita sayang, lambang kekayaan kita, orang tak peduli dah. Jadi dibuatkan contoh unta, kerana ketika itu unta ni lah a'azzu ma takun alal Arab. Mana benda yang paling dipandang mulia lah. Kalau siapa banyak unta tu, salah orang Arab tu paling kaya lah ketika itu. Jadi Allah Ta'ala pun buat perumpamaan. Hatta unta yang mahal ni pun, yang orang sayang pun, kalau berlaku kiamat utilat, tak dipedulikan oleh Tuhan. Kita ni, dan apabila Mercedes, Volvo, Wildfire dan Alphard ditinggalkan. Macam tu lah maksud dia. Sebab unta tak sesuai dengan kita kan. Kita tak boleh unta. Kereta-kereta, rumah-rumah kita habis semua. Kita tak peduli dah. Bila berlaku kiamat ni, lentaklah kau situ. Masing-masing memikirkan diri masing-masing. Jadi utilat mana tak diabaikan. Diabaikan. Tidak diperhatikan lagi. Kerana kenapa ni? Kerana Allah Ta'ala nak bayangkan dahsyatnya kiamat itu. Sehingga orang tak perlu apa-apa dah. Orang tak sayang apa-apa dah ketika tu. Hari tu terfikir satu je. Macam mana nasib diri sendiri masa tu. Kan ketika berlakunya kiamat. Jadi kita tak tahulah bila berlaku kiamat ni. Tapi kalau berdasarkan Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikh Tabari tu, kitab sejarah dia. Orang tak bawa lah kitab tu bawa ngaji. Kitab tu dah lah lebar, besar. 7 jilid pula. Misalnya, kita baca kitab sejarah yang dikarang tu, disebut dalam kitab tu dia cerita apa yang berlaku sebelum hijrah. Dia kata dunia ni, masa dia tulis kitab tu, tahun berapa tak tahu. Itu tahun daripada kita. Dunia ni adalah tinggal ratusan tahun yang terakhir. Banyak pun aku 900 tahun ke, wallahualam lah. Dunia ni tinggal. Kata Imam Ibn Jazari. Ibn Jarir At-Tabari. Imam Tabari. Imam Tabari ni orang anggap dia Ra'isul Mufassirin wa Sayyidul Mu'arrikhin. Ketua para pentafsir. Ra'is dan Sayyidul Mu'arrikhin. Pengulu ahli sejarah. Hebat Imam Tabari ni. Disebut dunia kita ni, kata dia dalam kitab dia, adalah merupakan dunia yang ratusan tahun terakhir kehidupan. Wallahu a'lam lah kan. Itu andaian dia mungkin lah. Dulu pun kita bising. Masa tingkatan 1 dulu. Bising ustaz-ustaz yang mengajar masa tu. Komet heli akan melanggar bumi. Bumi ni akan hancur. Masa tu kita ikut masa tu ustaz-ustaz daripada Al-Arqam kan. Kita sibuk-sibuk Al-Arqam tu. Tabligh saya ikut semua tuan-tuan. Tabligh saya masuk, Arqam saya ikut, Abim saya ikut, semua saya ikut. Ustaz Arqam tu dulu cerita. Ustaz ingat ustaz tu. Syukur tadi dia. Bumi kita ni nak hancur dah. Tahun depan komet heli akan melanggar bumi ni, komet heli. Bukan Harley Davidson ya. Komet heli itu motor. Bumi ni hancur tadi dia. Masa tu tingkatan 1. Jadi kita kena buat semua amalan. Hatta yang sunnah-sunnah kata dia. Apa kita buat tu? Botak semua Sunnah Nabi botak. So gitu kena marah kat motor. Ni apa botak semua tu satu ni. Macam mana nak laku ustaz. Ustaz suruh botak. Marah motor. Pengalaman betul. Rupa tak jadi kiamat rupa. Dah berapa tahun dah tu. Kan? Hakikatnya tuan-tuan. Allah Ta'ala saja yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Kul innama ilmuha 'indallah. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang sa'ah. Bila berlaku kiamat ni? Kul katakan wahai Muhammad, innama ilmuha 'indallah. Ilmu tentang kiamat ni bila berlaku dia, Allah Ta'ala aja tahu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mungkin Allah Ta'ala takutkan kita, mungkin kiamat tu dah dekat sangat dah. Kata Allah Ta'ala. Dah dekat sangat. Kita ni tuan-tuan buat ibadah jelah. Masa kita ada nyawa ni buatlah ibadah. Yang keenam, wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan dijadikan menggelegak, sujirat, menggelegak, meluap. Kemudian yang ketujuh, apa berlaku lagi? Yang keenam, lautan pula berkeadaan menggelegak, kepanasan dan berakhir menjadi api yang menyala-nyala. Mula-mula Tuhan panis kan laut ni.
mengelogak akhir sampai dia jadi kering. Jadilah akhirnya laut yang penuh dengan air itu bertukar menjadi api. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ke? Wa izal tu kau ni tuan saya baca ni kau dah langkau. Wa izal wuhushu husyirat. Minta maaf tuan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa izal wuhushu husyirat. Binatang-binatang liar mati terkumpul di sarangnya kerana panik. Binatang-binatang mati tu kumpul. Ini kata Usama Sonaji, bila berlaku kiamat, binatang-binatang ni mati dalam kandang masing-masing dan tempat masing-masing kerana panik, ketakutan. Itu kata peranjat, itu kata Usama Sonaji. Kata Imam Qutubi dalam ni, wa izal wuhushu husyirat, iaitu ketika binatang-binatang ini dikumpulkan. Makna bila berlaku kiamat binatang-binatang ni pun dikumpulkan. Sehingga kan yang ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, besok bukan saja manusia dengan jin, semua mati tu dihimpunkan, dikumpulkan. Termasuklah wuhush. Wuhush ni binatang-binatang liar mati, dikumpulkan. Masuk manusia dan jin. Kata Ibnu Abbas sampai wa yusharu kullu syai'in hatta zubab. Semua himpun. Sampai lalat pun himpun tu. Maknanya memang detail betul lah kerja Tuhan tu. Halus betul. Sampai lalat pun kumpul. Stompek. Ada mati semua situ. Maka akhirnya dikumpulkan mereka itu semua wuhush ni pada hari kiamat. Manusia, jin, haiwan-haiwan semuanya dikumpulkan. Sehingga disebutkan di sini dalam kitab ni, ini selalu kita jumpa ni. Kata Ibnu Abbas juga, binatang-binatang liar ni dihimpunkan dan mereka meminta qisas, minta keadilan daripada Allah. Di sini disebut. Di mana domba-domba fayaqtassu lil jama'i minal qurna. Domba-domba dulu, mana domba ni kambing-kambing lah. Kambing-kambing yang dulu tak ada tanduk, ditanduk oleh kambing yang ada tanduk. Itu pun diambil kira juga oleh Allah. Kata Ibnu Abbas. Dia nak cerita apa ni? Nak cerita adilnya Allah Ta'ala pada hari itu. Adilnya Allah Ta'ala pada hari itu. Dihimpunkan binatang-binatang ni, manusia, jin. Lepas itu pula dimatikan. Dimatikan. Akhirnya dia jadi mati, jadi tanah. Dulu saya dekat surau Haji Leman kita pernah bincangkan. Bila manusia ni mati, jin, manusia dikumpulkan, termasuk juga haiwan-haiwan ni kumpulkan, kemudian dimatikan oleh Allah, ditukar menjadi tanah. Bila orang kafir melihat haiwan-haiwan di tanah, dia pun mohon pada Allah, ya laitani kuntu turaba, kalau boleh aku pun nak jadi tanah juga ya Allah. Kalau dia tahu kalau terus jadi hidup macam tu kan, lepas ni panjang cerita ni, nak kena timbang amalan di mizan, tak selamat tak tidak. Jadi bila tengok binatang mati, dia pun mohon, ya laitani kuntu turaba, ya Allah Tuhanku, kalau boleh kami pun nak jadi tanah macam tu dah. Mati terus, tak ada apa-apa perkiraan lepas ni dah. Tak payah nak timbang-timbang amalan, tak payah nak masuk neraka apa semua. Itu permintaan orang kafir bila melihat binatang-binatang ni dimatikan oleh Allah. Kerana ketakutan. Wa hadza asahhu mimma rawahu an Ikrimah. Ini di antara pendapat yang sah yang diriwayatkan oleh, yang kita ambil daripada Ikrimah, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi perbahasan ini ada diterangkan dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi juga, yang dibaca oleh Ustaz Ustaz Muzni kan. Tazkirah fi awal mauta, berita tentang kematian tu. Dalam tu dia cerita bagaimana binatang buas ni dihimpunkan juga pada hari akhirat. Dihimpunkan pada hari akhirat.
Jadi kata Imam Qutubi, bagaimana keadaannya? Kalau haiwan ternakan pun yang tak ada tanduk boleh mohon pada Allah dulu dia kena tanduk kat kambing yang minta keadilan. Kata Imam Qutubi kat sini, innal wuhushu idza kanat hadhihi haluha fakaifa bi bani Adam. Imam Qutubi buat tanya soal. Kalau binatang pun macam ni keadaannya di akhirat besok, bagaimana keadaannya manusia pada ketika itu? Maka manusia yang dizalimi akan mohon keadilan kepada Allah, kepada penzalim dia. Di dunia ni doa orang dizalimi itu makbul, tidak ada hijab. Di akhirat besok kalau dia minta pada Allah Ta'ala, pasti akan diadili oleh Allah Ta'ala dengan seadil-adil. Kalau haiwan pun diadili, manusia lagi lebih daripada tu. Itu sebab kita ni manusia yang dipertanggungjawabkan dengan macam-macam tugas, urusan yang kita perlu lakukan, tuan-tuan. Jadi sebelum kiamat, kita bersiap sediakan, tuan-tuan, untuk diri kita, isteri kita, anak-anak kita. Tengok semua, tuan-tuan, kita atas muka bumi ni, kiamat tak pernah berlaku sampai 8 kali. Sekali je. Kita pun tak tahu macam mana keadaannya. Sebab itulah kita mengaji ni, supaya nanti bila di akhirat berlaku kiamat ini, tuan-tuan, kita dihimpunkan, kita berada bersama dengan golongan orang-orang yang sepatutnya. Nanti kita akan jumpa, tak salah saya, sebab kita surah Haji Leman mendahului sebenarnya tafsir ni kan. Kita di bawah kita dah baca awal lagi. Sampai surah apa ada cerita nanti bagaimana kita dihimpunkan dengan siapa. Ketika dihimpunkan, tuan-tuan sendiri akan tahu kita kat mana. Nanti kita akan jumpa ayat ni. Orang yang sering membawang, maka dia akan dihimpunkan bersama pembawang-pembawang yang lain. Orang dihimpunkan berdasarkan amalan dia. Kalau dia dulu berkawan dengan siapa? Raja-raja, dia akan dihimpunkan dengan raja-raja. Dulu dia berkawan dengan apa? Orang surau, orang masjid, dia sama dengan orang tu. Dia apa amalan dia selalu buat? Dia solat. Dia akan dihimpunkan bersama orang-orang yang solat. Nanti kita akan jumpa. Orang yang kuat mencuri, dia akan dihimpunkan sama grup pencuri semua tu. Pencuri semua. Nampaklah siapa pencuri-pencuri tu? A, B, C, semua muka-muka pencuri. Muka-muka suka lah bagi sedekah. Dia satu grup pula. Ni orang tukang suka bagi sedekah ni. Nampaklah muka-muka sedekah ni. Kita besok boleh tengok kita kat mana. Tengok muka dalam dunia lalu nampak, ni mencuri lah, rupa kita mencuri semua. Ingat kita baik lah, rupa ni curi lah ni. Kita kat situ diam. Mana kita sama grup pencuri lah. Semuanya akan diasing-asingkan oleh Allah. Berdasarkan amalan. Dan dalam hadis Nabi sebut, manusia di akhirat besok dihimpunkan dengan amalan, dihimpunkan dengan orang yang sama amalan dengan apa yang dia buat. Apa amalan yang selalu dia buat. Sebab ada hadis kan, bila ditanya seorang, kalau dibangkitkan kamu, hidupkan balik, apa yang kamu nak buat? Saya nak bersedekah. Sebab masing-masing bila dah mati, dia tahu dah kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah. Sebab itu tuan-tuan, afdalnya kita sedekah, saudara-mara kita dululah. Kemudian cari anak-anak yatim. Anak-anak yatim lah. Kita bantu dia. Sebab dia dah keputusan, ayah dah meninggal, tinggal mak, susah. Jadi anak yatim ni elok kita boleh. Kita bantu dia sekadar yang kita mampulah. Pastikan ada masjid-masjid, surau-surau, sekolah, tempat yang harta kita, pahala boleh mengalir. Terus. Kalau ada pembinaan masjid ke, surau ke, pondok ke, pastikan ada bahagian kita masuk ke situ. Kan? Itu tercatat dalam hadis. Bila Allah Ta'ala nak bangunkan, apa yang kamu nak buat? Mereka mengatakan, kami nak bersedekah. Hebat tuan-tuan kan? Jadi itu ayat yang ke... Nanti itu. Diam ke? 5. Yang akhir sekali ayat yang ke-6 tuan. Minta maaf tak boleh lama-lama tuan. Saya sakit pinggang sebenarnya ni. Sakit pinggang apa? Buat kelas online. 2 jam duduk tak ada diri. Dipegang sini. Tu tak payah. Dan apabila lautan dijadikan menggelegak. Ayat yang ke-6 tuan-tuan ya. Apabila laut menggelegak. Ya ini. Lautan pula berkeadaan menggelegak. Kata Ustaz Suhaji kat sini. Kepanasan dan berakhir menjadi api yang menyala-nyala. Ni.
Wa izal biharu sujirat, dan apabila lautan dijadikan melegak. Di mana disebut di sini muliat minal ma. Maknanya laut ni dipenuhi air, digenangi air. Air melempah-lempah. Kenapa jadi begitu? Kata Ibnu Abi Zamnin. Zamnin ke Zamnain ni? Jarang jumpa nama ni. Qala Ibnu Abi Zamnain atau Zamnin. Kata dia, sujirat ni, iaitu air laut ni melempah-lempah antara satu sama lain. Fatasiru syai'an wahida. Laut dalam dunia ni banyak. Tapi bila air ni dimeluapkan, dipanaskan, dia mendidih, akhirnya dia keluar-keluar. Air ni masuk dalam air ni, laut ni. Air laut ni masuk dalam ni. Akhirnya apa yang ada atas bumi semuanya adalah air, maka jadi satu. Seolah-olah satu laut. Itu kata Ibnu Abi Zamnin. Begitu juga kata Al-Hasan. Kata Al-Hasan, air yang tawar, Allah Ta'ala campurkan dengan air yang masin. Air yang masin juga masuk ke air yang tawar. Hatta imtala'at. Jadi sama bersatu air ni. Air laut masuk sungai, air sungai masuk laut. Penuh jadi air ni dah jadi satu dah. Tak tahu mana tawar, mana masin lagi dah. Begitu juga yang disebutkan oleh Dhahhak dan Mujahid. Fujirat, dipanaskan air ni, akhirnya laut ni menggelegak, maka fasarat bahran wahida. Laut jadi satu. Air dah menggelegak sama-sama, naik semua, membanjiri semua. Laut ni bercampur-campur, air sungai semua dah penuh. Yang ada atas bumi ni adalah air. Semua air. Kata Imam Qushairi rahmatullah alaih, kata dia apa? Berlaku begini, kenapa air laut boleh bercampur dengan air sungai, air tawar, air masin ni boleh bercampur? Kata Imam Qushairi, kerana pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penghalang yang menjadi halangan antara air laut dengan air masin. Walaupun di Kuala kan sungai mengalir ke laut, boleh biasa bagi mana masin mana tawar. Tapi hari ni, kiamat ni, kata Imam Qushairi, Allah Ta'ala angkat penghadang dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Suratul Rahman kan. Antara keduanya, air masin dan air tawar ni, ada barzakh. Barzakh ni ada penghalang, ada sempadan yang menghalang, dia tak boleh campur air ni. Tapi bila berlaku kiamat, rafa'a zalikal barzakh. Allah Ta'ala angkat penghalang ini, maka tafajjaratil miyah ul bihar. Maka air-air laut ni pun masuklah, membuak-buak, bercampurlah dia dengan air masin, dengan air tawar, sehingga fa'amatil ardu kulluha, butalah, kolaplah, digenangi airlah, penuhlah bumi ni dengan air keseluruhannya. Penuhlah dengan air. Dan dikatakan juga, ada pandangan mengatakan dijadikan bumi ni macam bahran wahida, satu laut yang minal hamim li ahli nar, yang mana isinya bumi ketika itu adalah air yang mendidih-didih, disediakan untuk ahli neraka. Al-Hasan juga mengatakan, itu juga disebut oleh Imam Qatadah dan Ibnu Hayyan, disebut apa? Kering. Laut ni bila dipanihkan, sampai kering, fala yabqa min ma'iha qatrah. Sehingga bila dipanah laut ni, air mendidih, menggolak-golak, akhirnya sampai tak ada lagi dah air, kering, sehingga tidak berbekal walaupun setitik. Walaupun setitik. Panas lagi, akhirnya bertukarlah. Air dah habis, yang ada pada ketika itu adalah lautan yang panas membahang, yang akhir menimbulkan api. Api tukar dah, bukan lagi air dah. Api dalam laut ni. Dah jadi api. Kata Imam Qutubi kat sini, bumi dah berlagu sama sendiri. Seperti mana disebut oleh Imam Qushairi, kata dia. Kemudian pula, kata dia, berdasarkan pendapat Ibnu Zaid, Syamir, Atiyah, Sufyan dan Wahab, Ubay dan Ali bin Abi Talib, kata dia, Allah Ta'ala nyalakan api. Allah Ta'ala nyalakan api di bumi. Auqadat fasarat nara. Daripada laut ni Allah Ta'ala nyalakan.
Api. Dah nyalakan api. Yukawwirullahu syamsa wal qamar wan nujum fil bahri. Allah Ta'ala masuklah matahari, bulan, bintang semua sumbit dalam laut. Kemudian Allah Ta'ala, ni hadis ni tuan-tuan. Daripada hadis, Allah Ta'ala campakkan, lontarkan matahari, bulan, bintang ke dalam laut. Bawah bumi ni dah jadi macam tu laut kan, air penuh. Kemudian dibakar sampai jadi koring. Tak ada lagi dah air setitik pun. Yang ada adalah kepanasan. Allah Ta'ala nyalakan api. Campak matahari dalam tu. Bulan, bintang, segala-gala dalam tu. Kemudian dihantar. Summa yab'asullahu alaiha rihan daburan. Ini dalam hadis. Allah Ta'ala tiupkan angin panas dari barat. Fatam fukuhu hatta yasiru nara. Laut yang tadi yang telah panas dan penuh dengan air tadi, kemudian air tak ada, dah jadi panas, membahang, dah kemerah-merahan bentuknya. Campaklah matahari dalam tu, campaklah bulan dalam tu, campak bintang-bintang segala dalam tu. Allah Ta'ala hantar angin daripada barat yang panas, dabur, tiup sehingga akhirnya menyalalah api. Menyalalah api. Wa kadzalika fi ba'dil hadis. Demikianlah kata Imam Qutubi yang dikisahkan, diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis tersebut Allah Ta'ala perintahkan matahari, bulan, bintang ni supaya masuk dalam laut ni. Kemudian Allah Ta'ala hantar angin dari barat, fayusajjiruha, bertiup sehingga akhirnya dia menyalakan api. Disebut dalam hadis ini, fatilka narullahil kubra allati yu'azzibu bihal kuffar. Dah campur dalam tu panas laut yang dah membahang, masuk dalam matahari dalam tu, dimasukkan bintang-bintang lagi dalam tu, kemudian ditiup oleh angin daripada barat sehingga akhirnya menyalalah api. Disebut oleh Nabi SAW dalam fayusajjiruha nara, maka Allah Ta'ala pun menyalakan api hasil daripada tiupan angin tadi. Fatilkal narul kubra, itulah dia api paling besar cetuskan di atas muka bumi ini, allati yu'azzibu bihal kuffar, yang Allah Ta'ala akan gunakan untuk mengazab orang-orang yang kafir. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Jadi macam manalah cerita Armageddon orang putih tu, bagi dia kiamat air penuh di muka bumi ni, tadi buatlah kapal besar-besar. Buatlah kapal tu. Mula-mula memang air tuan-tuan. Lepas tu jadi api yang tinggal. Yang tinggal adalah api. Kemudian disebut lagi di sini, Imam Qushairi menyebutkan pada menafsirkan ayat Sujirat ni, kata Imam Qushairi, Auqadat, Sujirat yang maknanya Auqadat, Tuhan nyalakan api. Yahtamil an takuna jahannam fi qu'ur minal bihar. Kata Imam Qushairi, boleh jadi, yahtamil ni andaian Imam Qushairi, boleh jadi sebenarnya besok bumi ni jadi tempat bakar kan, api neraka. Boleh jadi yahtamil an takuna jahannam ni sebenarnya berada di lantai bawah laut. Laut ni bawah sekali ni adalah neraka jahanam. Tanur-tanur, tempik bahan bakar yang Allah Ta'ala akan nyalakan api. Daripada dalam laut ni akan menyala api. Kata Imam Qushairi. Hari ni fahiyal an ghaira masjurah. Dia tak dinyalakan lagi. Kenapa? Liqawamid dunya. Kerana dunia masih ada lagi. Tunggu kat bawah tu. Jadi laut elok, sejuk je. Kan sumbu tak dibakar, kata Imam Qushairi, sebab bumi ni ada lagi. Tapi idzan qadat dunya, bila dunia ni Tuhan nak musnahkan, sujirat. Bawah ni sumbu-sumbu ni akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasarat kulluha naran yadkhuluha Allahu ahliha. Maka akhirnya laut-laut ni akan menjadi api. Bila dibakar bawah ni, dari bawah ni bakar sumbu, dia akan menaikkan api daripada bawah. Maka jadilah laut ini penuh isinya dengan api, kata Imam Qushairi rahmatullah alaihi. Wa yahtamilu an takuna tahtal bahru nara. Boleh jadi juga, kata Imam, dengan kuasa Allah, di bawah laut ni adalah api-api yang menyala, yang tidak diketahui oleh manusia. Kemudian barulah Allah Ta'ala bangkitkan bila dah berlaku je kiamat,
Tuhan nak jadi kiamat, api ni dibesarkan, akhirnya mengeringkan laut. Yang ada nanti adalah api. Adalah api. Sebab itu ada wafil khabar. Disebut wafil khabar, dalam khabar. Khabar ni maksudnya kata-kata para sahabat lah. Ada yang mengatakan al-bahru. Sebab itu ada yang mengatakan al-bahru narum finnar. Laut itu adalah api di dalam api. Sebab ambil kira pendapat Imam Qushayri di bawah ni sebenarnya api-api yang menunggu untuk naik ke atas. Bila Allah Ta'ala takdirkan berlakunya kiamat. Bila Allah Ta'ala takdirkan berlakunya kiamat. Sebab itu dalam sini Imam Qutubi sebut Abdullah bin Amru, seorang sahabat, dia tak ambil wuduk guna air laut. Kata dia kenapa? Kerana air laut ni sebenarnya tombak Jahannam. Tompek api neraka bawah ni, aku tak ambil wuduk pakai air laut ni, kata dia. Sebenarnya harus dia di sudut fiqh. Tapi nak jadi cerita orang ni, Imam Qutubi sebut ruwiya an Abdullah bin Amru la yatawadda bima'il bahri li'annahu tabaq Jahannam. Tabaq Jahannam. Adalah Abdullah bin Amru, dia tak ambil wuduk guna air laut sebab dia kata air laut ni tabaq Jahannam ni, biuk neraka. Kata siapa? Kata Abdullah bin Amru. Dan sini banyak sangat tuan-tuan huraian-huraian ni tentang kiamat ni. Akhirnya tuan-tuan, saya tutup dengan apa yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, ada beberapa tanda sebelum berlakunya kiamat, katanya. Antaranya kata dia, ini kita tak sompek tuan, kita orang beriman insya-Allah tak jumpa keadaan ni. Ketika mana, saya terjemah ni, ketika itu manusia fi aswaqihim, suku-suku tengah menjalankan urusan, mungkin perniagaan, ke pasar tani, ke apa, tiba-tiba kata Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, zahabat dahu syams. Tiba-tiba ketika dia tengah sibuk-sibuk menguruskan dunia, tiba-tiba cahaya matahari terpadam. Bila padam matahari, wabadat nujum, yang ada nampak bintang yang tinggal. Nampak bintang je. Bila begitu keadaannya, hari siang, fatahayyaru waduh. Manusia hari tu jadi bingung, jadi tercengang-cengang. Kenapa matahari jadi gelap tiba-tiba ni? Ketika itulah wa bainama hum kadzalika yanzuruna istatharat nujum. Orang kat bawah nampak bintang ni jauh dah berpusing-pusing. Jadi hello ngayau-ngayau, boleh buah mangga apa semua, boleh belatan semua bawah tu, tiba-tiba gelap. Dah gelap tengok langit, nampak, bila dah gelap tak nampak apa, yang nampak adalah bintang-bintang. Tapi bintang tu tak diam situ. Dia dah berlagu-lagu sama sendiri, berjalan-jalan. Ketika itu dibayangkan, kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian nampak begitu, tiba-tiba tasaqatat, jatuh ke bawah. Kita nampak benda jatuh, tang kita duduk bawah ni nampak benda jatuh. Kalau benda tu jatuh sebesar duit shilling tak apa. Yang kalau bayar-bayar surau Ihsaniyah nak jatuh 3 biji 4 biji kita kepala, tak pek dah. Tiba-tiba mereka nampak bintang-bintang tu berguguran ke bawah. Dan ketika itu juga fabainama hum kadzalika idz waqa'atil jibal ala wajhil ard. Bumi ni tercabut. Gunung-gunungnya tercabut. Dan bawah jatuh, tengah atas jatuh. Bumi-bumi ni bergogar dan gunung ganang ni naik ke atas, berlagu sama sendiri. Fataharrakat wa tarabat wa taraqat. Dalam bumi ni tercabut, berlagu sama sendiri, bergorak, bergoncang, kemudian terbakar bumi ni. Kerana gegaran, kerana dia berlagu-lagu sama sendiri, akhirnya taraqat. Maka jadilah gunung-gunung ganang yang besar-besar itu haba'an mansura, macam abu-abu halus, tak ada tinggal apa. Maka paniklah manusia pada ketika itu. Termasuk juga jin. Jin panik, manusia pun panik. Ketika itu berlagu-lagu lah sama sendiri, manusia, jin, dawab ni binatang-binatang melata, bintang liar, semua bercampur satu sama lain pada ketika itu. Pada ketika itu berlakulah kiamat. Ketika itu, padahal ketika itu orang-orang yang beriman telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Wallahu alam tuan-tuan, kita berhenti pada ayat wa izal biharu sujjirat. Insya-Allah panjang umur murah rezeki. Kita akan sambung lagi wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh disandingkan dengan tubuh. Insya-Allah kalau panjang umur. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Kita berhenti sini tuan. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kalau ada, biasa tak ada. Aku ada lah. Allahu Akbar. Ya tuan. Ya. Kalau berdasarkan hadis Nabi, Allah Ta'ala terima taubat sebelum nyawa sampai ke kerongkong. Tuhan terima taubat lagi. Sehingga nyawa belum sampai ke kerongkong. Cabut nyawa boleh taubat. Tapi ketika suasana itu berlaku, kita tak apa nak khabar. Adakah orang ketika itu teringat nak bertaubat dalam keadaan yang macam tu? Panik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Adil. Dia tahu keadaan manusia ni, mana yang jahat, mana yang tak jahat, semua dia tahu. Jadi kalau Allah Ta'ala nak buat orang-orang yang kafir bertahun, berpuluh tahun membesar, lahir sebagai kafir, membesar, walaupun diberikan peluang, dia boleh menerima hadirat, dia tak nak terima hadirat. Kafir memanjang sampai hari bertemu kiamat. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan dia tak akan jadi Islam, dia tak akan Islam juga. Semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Jangan sampai dah matahari. Antaranya Nabi sebut kalau matahari dah terbit daripada barat, tak ada dah pintu taubat dah. Dah jadi kiamat dah. Maknanya selagi belum berlaku kiamat, selagi belum kiamat, dah kiamat tak ada taubat lagi dah. Selagi kita hidup ni sebelum nyawa kena tarik, nyawa tak sampai kerongkong lagi, boleh lagi bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita, yang penting tuan-tuan kita buatlah apa yang patut untuk akhirat kita. Untuk dunia kita dah cukup dah tuan-tuan. Kita dah ada rumah, kita dah ada isteri, kita dah ada anak-anak. Kan? Kereta. Cukup selesa tuan-tuan. Kita lebih selesa banding orang lain. Kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi lebih susah pada kita. Macam mana orang yang lebih susah pada kita itu boleh beribadah? Kita tak boleh ibadah. Kita rasa kita susah sebab kita ada motor je. Orang naik basikal sampai masjid. Sampai surau. Ya Allah. Orang lain kita rasa kita dah tua. Ada orang bongkok-bongkok. Di Mesir ada satu gambar kan dalam YouTube. Orang bukan Mesir, Turki. Seret kaki. Datang seret kaki tuan. Berjalan atas tanah ni seret kaki. Nak pergi Jumaah. Oi, malu kita kalau duduk kat situ tu. Dalam kitab tarikh ada ceritakan zaman Nabi dulu, orang-orang tua yang tak mampu berjalan, kelihatan mereka bila ketika qamat nak dikumandangkan, orang-orang muda mengangkat orang tua-tua untuk dibawa ke hadapan. Angkat orang tua tak diangkat, dipapah bawa ke depan. Nabi sendiri dah nazak dah. Kan dalam kitab, dalam buku apa tu? Malam pertama di alam kubur Dr. Ain Qarni tu kan. Ain Qarni tu. 3 kali Nabi nak sembahyang jemaah. Nak jadi imam. 3 kali juga Nabi pensan. Akhirnya Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nak cerita apa tu? Sungguh kesungguhan ibadah Nabi dan para sahabat. Itu juga dalam yang berlaku kepada Abdullah ibn Maktum. Buta. Bila Nabi sebut kau boleh buta, kau dengar azan kau datang. Dia datang juga. Kan? Jadi kita tuan-tuan kita sebut sebuah lengkap kata ini. Kita tak buta, kita ada kenderaan, cuma badan kadang sakit-sakit. Sikit itu kan. Kita usahalah. Saya ingat lagi Dr. Zulkifli Al-Bakri sebut masa dekat apa tu? Masa boleh jadi menteri agama lah dia sebut. Tuan-tuan ni ya sembahyang jemaah ni sembahyang jemaah fardu jemaah ni fardu kifayah. Tapi inilah yang dianjurkan sungguh-sungguh oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah nak bakar rumah kan. Sehingga Nabi sebut sehingga kata Ustaz Dr. Zulkifli kata apa? Tuan-tuan tak boleh buat 5, kita ada kerja, buatlah 4. Tak boleh buat 4, buatlah 3. Kalau tidak pun adalah 2. Jangan 1 tak ada tu macam mana tadi sibuk pun sampai tak boleh. Sembahyang jemaah masalah besar tu tadi. Ada sahabat kita berhenti daripada kerja semata-mata kerana tak boleh berjemaah di kampung dia. Seorang sahabat saya. Gaji dah 5,000 lebih dah. Tapi kerja dia tu membuatkan dia tak boleh sembahyang berjemaah di kampung dia. Boleh sembahyang jemaah, mana kau sampai sembahyang jemaah ke tempat tu. Dia tak sadar hati sebab tak dapat berjemaah dengan orang kampung. Berhenti tuan. Itu sekali kan sahabat-sahabat yang nak jago sungguh lah.
Solat ni. Inilah dia jambatan kita bertemu Allah. Solat lah. Mi'raj kita. Sebab itu kita jaga-jaga sesungguh tuan. Buatlah yang sebaiknya. Kan mudah-mudahan ibadah kita, semayang kita diterima oleh Allah sebelum kita dimatikan. Mudah-mudahan besok kalau kita mati masuk syurga Allah Ta'ala, nampak balik orang yang saniah, jumpa dah balik kan. Bolehlah kita rawan-rawan ramai, naik motor ramai kan. Senang sikit dalam syurga. Dan dunia jatuh sakit. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tak ada kita berhenti kat sini. Saya nasihat dengan anak murid saya tu. Kau berlumba-lumba ni jatuh patah riuk. Sia-sia patah tak boleh semayang. Daripada patah sampai jatuh, baik kau patah sampai semayang, sampai patah kaki semayang. Itu lagi bagus. Kau nak berlumba tunggu masuk syurga tu. Masuk syurga tu naiklah kau terbang tu, terkejut ke bawah. Terpacak dalam suara, tak mati ke dah, sedap dia. Ni atas dunia ni sakit-sakit buta, patah-patah tangan, patah kaki semua kan. Semayang tak boleh akhirnya. Muda-muda lagi dah tak boleh solat. Kenapa? Kaki dah patah. Semayang duduk, kenapa? Kaki dah masuk kursi. Masya Allah. Hai. Kalau kaki kenapa patah ni? Ustaz, saya banyak sangat tahajud Ustaz. Patah kaki saya. Sedap sikit dong kan? Ini lumur kan? Ada soalan tuan? Tolong kita berhenti. Dah habis hari ni, soalan dah jadi makruh lah. Cepet habis kan? Dah, soalan makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul As. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.